Pada hari ini kita akan membincangkan sebuah tajuk berkenaan dengan laman web. Namun sebelum itu kita hendaklah berkenalan dengan laman web. Apakah itu laman web? Laman web merupakan satu dokumen elektronik dalam jaringan sejagat yang boleh menggandungi teks, grafik, image bunyi, video, dan pautan ke dokumen atau tapak web yang lain. Sebuah laman web biasanya merupakan dokumen yang ditulis dalam format HTML, yaitu Hypertext Markup Language, yang selalu boleh diakses melalui HTTP. HTTP pula ialah sebuah protokol yang menyampaikan maklumat dari pelayan laman web untuk dipaparkan kepada para pengguna melalui pelayar web. Oleh itu, laman web boleh diartikan sebagai kumpulan laman yang memaparkan maklumat data teks, data gambar, data animasi, suara, video, atau gabungan kesemuanya. Terdapat beberapa jenis laman web. Yang pertama ialah laman web organisasi. Sebagai contoh, laman web Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua, laman web komersial. Yang ketiga, laman web hiburan. Yang keempat, laman web pribadi. Yang seterusnya, laman web berita, seperti berita harian. Yang terakhir ialah laman buka buku, yaitu laman web sosial. Seterusnya, kita akan menceritakan kebaikan dan keburukan laman web. Kebaikan laman web yang pertama ialah komunikasi. Komunikasi menjadi sangat mudah, lancar, dan cepat. Laman web seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dapat memudahkan orang ramai berinteraksi secara maya. Kebaikan yang kedua ialah medium perkongsian maklumat. Laman web menjadi media perkongsian tanpa batas. Hal ini kerana orang ramai dari dalam dan luar negara dapat mengakses maklumat dalam laman web. Yang ketiga, perkhidmatan perbankan. Perkhidmatan perbankan dalam talian memudahkan siapa saja melakukan transaksi perbankan secara dalam talian tanpa perlu pergi ke cawangan bank. Yang keempat ialah pendidikan atas talian. Hal ini kerana laman web memuatkan pelbagai jenis bahan bacaan bagi memudahkan para pelajar untuk melakukan tugasan tanpa melengahkan masa. Hal ini dapat dikaitkan dengan situasi semasa, yaitu pandemik COVID-19. Hal ini menyebabkan pendidikan atas talian dilakukan di semua keseluruhan universiti awam dan swasta. Begitu juga dengan peringkat menengah dan sekolah rendah. Hal ini dapat memudahkan bahan mengajar dikongsi oleh para pensyarah dan guru secara atas talian. Yang terakhir ialah perniagaan secara atas talian, yaitu shopping. Hal ini memudahkan para peniaga mengongsikan produk mereka dari dalam luar dan negara. Seterusnya kita menceritakan keburukan laman web. Yang pertama ialah jenayah cyber. Risiko tinggi mendedahkan maklumat pribadi dalam laman web mengakibatkan masalah kewangan, sejarah kredit, dan reputasi mangsa. Sebagai contoh, pencurian identiti diri. Yang kedua ialah ketagihan terhadap internet. Mengakibatkan masalah kesihatan kerana pengguna yang ketagih tidak akan mempedulikan masalah kesihatan mereka. Lebih bahaya lagi, kanak-kanak yang akan memberontak jika tidak dipenuhi keinginan dalam menggunakan internet. Yang ketiga ialah aktiviti haram mudah dilakukan. Sebagai contoh, sindiket penipuan atas talian, laman web pornografi, perjudian atas talian. Yang keempat adalah kelalaian. Hal ini kerana kelalaian menyebabkan ibu bapa leka bermain media sosial tanpa menguruskan keperluan keluarga. Yang terakhir ialah meningkatkan perbelanjaan. Laman web menggunakan internet yang berterusan dan dikenakan cas penggunaan yang tinggi apabila menggunakan permainan video atas talian yang canggih. Terdapat 3 pilihan utama untuk membina laman web. Yang pertama adalah WordPress.
yaitu satu platform atau medium yang digunakan untuk membina laman web. Salah satu sebab ianya terkenal dalam kalangan blogger atau penerbit kerana ianya sangat fleksibel dan banyak kelebihan. Antaranya ialah percuma. Anda hanya perlu memuat turunnya sahaja dan apa yang perlu dibayar hanyalah hosting dan domain website sahaja. Mesra pengguna. Sistemnya yang mudah untuk digunakan oleh semua pelanggan dan banyak plugins. Terdapat ribuan plugins yang boleh digunakan untuk websites. Plugins adalah perisian yang mengandungi pelbagai fungsi yang boleh ditambah ke dalam laman web. Seterusnya Adobe Dreamweaver merupakan atur cara penyunting HTML yang diperkembangkan oleh Macromedia yang kini diambil alih oleh Adobe. Mempunyai lebih kurang 80% daripada pasaran atur cara penyunting HTML yang profesional. Kelebihannya adalah berkemampuan membuat halaman web yang canggih, mempunyai pelbagai tema yang menarik dan menyediakan perisian susun atur halaman Adobe InDesign dan Adobe Illustrator kerana ianya sangat popular dalam menghasilkan dan mereka logo. Yang terakhir adalah Joomla, iaitu merupakan sistem pengurusan kandungan sumber terbuka yang diedarkan secara terbuka. Joomla ditulis dalam PHP untuk mengawal kandungan dalam web dan menggunakan database MySQL untuk menyimpan kandungan. Mempunyai CMS atau Content Management System, iaitu satu aplikasi yang memberikan kemampuan untuk beberapa pengguna dengan tahap kebenaran yang berbeza untuk mengurus. Dapat mengelola kandungan seperti merujuk kepada pembuatan, penyuntingan, arsip, penerbitan, laporan, penyebaran kandungan, data dan maklumat dalam laman web. Antara kelebihan Joomla ialah mampu menyediakan pelbagai jenis template reka bentuk asas. Anda mampu memperluas daya dan kelebihan Joomla melalui sambungan dan modul percuma dan berbayar. Yang kedua, multilingual, terkenal kerana mempunyai sokongan yang berbilang bahasa. Dan yang terakhir adalah mempunyai sambungan tersedia untuk rangkaian sosial, pengiklanan dan paparan berita secara automatik. Cara-cara untuk membina halaman web yang baru. Pertama, kita type Gmail. Cari butang ini. Dan di sini kita akan mencari sites. Cari sehingga ke bagian bawah. Dan ini adalah sites yang kita hendak gunakan. Kecilkan. Dan ini adalah template yang kita boleh gunakan untuk membina halaman web yang baru. Oleh itu, kita akan memilih halaman yang kosong ini. Di sini adalah template yang belum dirangka dan kita akan merangka semula template ini dengan menggunakan nama perniagaan yang kita ingin jalankan. Contohnya, seperti Madu Sarang Asli. Oleh itu, kita boleh letakkan nama halaman kita sebagai Madu Sarang Asli dan kita boleh tambahkan logo berkaitan dengan perniagaan kita. Contohnya, logo Madu Sarang. Setelah itu, kita turut akan memasukkan nama tapak kita, contohnya Madu Asli. Setelah selesai, kita akan melihat ke butang Home atau menu untuk melihat 3 pilihan di mana kita boleh melihat penambahan halaman ataupun milik kita ataupun penambahan tajuk yang ingin kita masukkan di bahagian depan. Dan langkah yang terakhir adalah kita hendak terbitkan menggunakan alamat web yang boleh diterima. Contohnya Madu Asli 111 atau 112. Dan nama ini masih boleh digunakan dan kita hanya perlu terbitkan. Setelah selesai, kita hanya perlu melihat kembali halaman yang telah kita buat sebentar tadi, di mana di sini adalah nama halaman kita mengikut perniagaan yang kita ingin jalankan dan di sini adalah logo yang berkaitan dengan halaman kita. Jadi, ini merupakan cara yang paling mudah untuk membina halaman web menggunakan hosting percuma.